Assalamualaikum dan hai semua. Untuk video kali ini kami akan membentangkan tajuk penyebaran berita palsu dalam subjek BUA 6022, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Muhammad Fikri bin Muhammad Osman. Seterusnya Nur Ain Nadira binti Sofiani dan akhir sekali iaitu Nur Suhada Atendi. Baiklah, tidak dilupakan juga kepada pensyarah kami iaitu Puan Sharifah Tuzamah, Puan Yusuf. Sebelum memulakan pembentangan, di sini kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah subjek komunikasi dan penyiaran Islam kami iaitu Puan Sharifah Tuzamah, Puan Yusuf, kerana telah memberi banyak tunjuk ajar dan membantu kami dalam menyiapkan e-folio ini. Di samping itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapa kerana telah memberi kami semangat dan dorongan untuk menyiapkan tugasan. Akhir sekali, kalungan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan kami yang turut membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Tunjuk ajar, kerjasama dan dorongan yang diberikan oleh semua pihak membolehkan kami menyiapkan e-folio ini dengan jayanya. Baiklah, kita teruskan dengan objektif bagi tajuk penyebaran Islam ini. Objektif yang pertama adalah untuk memberi kesedaran kepada ramai pihak tentang kesan menyebarkan berita palsu. Yang keduanya, untuk mengetahui betapa bahayanya berita palsu terhadap diri dan masyarakat sekeliling. Dan akhir sekali, untuk memastikan kita tidak mengamalkan perbuatan menyebarkan berita palsu setelah mengetahui keburukannya. Baiklah, bagi pengenalan tajuk ini adalah penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat umpama wabak tanpa vaksin. Ianya seolah-olah tidak dapat dibendung sama sekali. Perkara ini dapat dilihat apabila penggunaan teknologi secara berleluasa atau lebih tepat teknologi menjadi raja dalam kalangan masyarakat kita. Penyebaran palsu, berita palsu memberi impak negatif kepada pihak dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum dan agama serta menjejaskan keselamatan negara dan keharmonian masyarakat. Ia juga mendatangkan masalah kepada pihak yang menjadi mangsa tular ini. Mereka bukan sahaja menanggung malu, bahkan mereka terdedah kepada bahaya atau ancaman yang membolehkan tekanan kepada mereka dan sebagainya. Jadi, perbuatan menyebarkan berita palsu tanpa usul periksa bukanlah sesuatu yang. Jadi, dalam keadaan kita terdedah dengan teknologi kini, kita perlu menjadi masyarakat yang bijak, bukan hanya dengan menguasai teknologi semata-mata, tetapi juga bijak dalam memilih perkara yang hendak dikongsikan. Oleh itu, masyarakat hari ini mesti bijak membuat penilaian sama ada sesuatu yang berita itu benar atau sebaliknya. Baiklah. Beralih kepada definisi berita palsu. Berita palsu merupakan sejenis kewartawanan kuning atau propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat yang salah melalui surat khabar, media penyiaran maupun media sosial dalam talian. Berita palsu disiarkan dengan niat untuk mengaburi mata ramai untuk mengaitkan pihak tertentu demi kepentingan kewangan dan politik sendiri. Berita palsu makin relevan dalam politik pasca kebenaran. Dengan perluasan teknologi, makin perlunya tontonan dan bagi penggiat media kebolehan menarik penonton kepada laman web mereka adalah perlu untuk memuaskan pengiklanan. Akses mudah kepada pendapatan iklan atas talian meningkatkan polarisasi politik dan populariti media sosial. Ahli politik turut terbabit dalam menjana dan menyebarkan berita palsu khususnya ketika pilihan raya. Mutakhir ini, dalam era globalisasi yang serba maju, seiring dengan kecanggihan teknologi global,
tidak menjadi suatu kemustahilan dan kesukaran bagi seseorang untuk memperluaskan sesuatu maklumat untuk disampaikan kepada masyarakat. Jika perkabaran itu merupakan satu kebenaran, maka ia adalah baik bagi yang menerimanya. Namun, jika ia sebaliknya, maka pasti mengundang kepada permusuhan dan perselisihan. Perselisihan. Tabayun merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud mentadbikkan dan menyemak asas kebenarannya. Berita atau sebarang maklumat yang diterima seharusnya diteliti dan dipastikan terlebih dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perkara ini di dalam Al-Quran. Firman-Nya yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Adab menyampaikan berita. Fitnah yang melaga-lagakan orang adalah penyakit yang cukup berat kerana ia termasuk dalam kategori dosa besar. Sehubungan dengan itu, wajib bagi setiap Muslim meneliti kesahihan setiap berita yang diterima supaya tidak menjadi bahan fitnah serta tidak bersekongkol melakukan dosa besar itu. Dalam kitab Imam Al-Ghazali turut menyenaraikan 6 adab yang perlu dilakukan ketika menerima berita fitnah. Pertama, jangan mudah percaya kerana pemfitnah itu hanya menghilangkan kebenaran. Melarang dan menasihati keburukan perilaku orang membawa berita fitnah itu supaya berhenti menfitnah kerana perbuatannya itu mengundang dosa besar selain tidak mahu bersekongkol dengannya. Yang ketiga, membenci perbuatan pembawa fitnah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berprasangka buruk kepada orang diberitakan itu. Yang kelima, jangan ikut menyebarkan fitnah secara menjadi pengintip dengan membuka rahsia orang lain. Yang terakhir, jangan setuju dengan fitnah yang terlarang itu dan jangan menceritakannya. Seterusnya, cara menerima berita palsu. Semakin hari, semakin pantas rantaian berita palsu menular dan memberi banyak kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Pihak berkuasa terpaksa memperuntukkan sumber berharga dalam waktu kritikal untuk membuat penjelasan terhadap berita palsu. Yang seterusnya, terdapat beberapa cara yang kita boleh amalkan apabila menerima berita palsu. Yang pertama, semak sumber berita sebelum memanjangkannya. Kedua, jika maklumat yang hendak dipanjangkan bersumber tidak seperti daripada adik kepada kawan adik sepupu saya di sekolah atau bapa saudara kepada adik kawan jiran yang bertugas di hospital sekian-kiannya. Elakkan dari menyebarkannya. Ini kerana besar kemungkinan maklumat itu tidak benar atau jika benar sekalipun mungkin ada pertambahan palsu yang menjadikannya sensasi. Yang kedua pula, fikir manfaat berita sebelum berkongsi dan memanjangkan maklumat. Apabila kita berhenti seketika untuk berfikir, kita boleh menilai manfaat di sebalik penyebaran berita tidak pasti. Apakah hanya untuk menimbulkan panik atau sekadar menjadi jago dalam berkongsi maklumat terkini? Jika tiada manfaat jelas, eloklah agar tidak berkongsi dan disebarkan. Yang ketiga adalah berhati-hati ketika cerita penuh emosi. Tidak dapat dinafikan, ada kisah memang asli tetapi tidak kurang yang datangnya dari skamer yang ingin mengambil kesempatan. Selain itu, membuat kajian dalam sama ada daripada pembacaan ataupun interview based research terhadap sumber yang pelbagai. Jangan tumpu kepada satu sumber sahaja dan perbanyakkan pembacaan. Kesimpulannya, Islam amat menjaga maruah seseorang seperti mana yang termaktub dalam maqasid syariah. Islam menggalakkan kita untuk memeriksa sesuatu berita sebelum disebarkan kerana
Amalan tersebut akan membawa kepada keburukan dan pencalaran maruah individu yang dipilih. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang isu perundangan berkaitan dengan fitnah iaitu berita palsu. Di sini kami lampirkan isu perundangan yang berkaitan dengan fitnah. Penyebaran maklumat berunsur fitnah ataupun menjatuhkan maruah orang lain boleh dikenakan tindakan mengikut Kanun Keseksaan Seksyen 499. Kanun Keseksaan. Seksyen 499 turut menghuraikan bahawa tiada apa-apa jua tomahan dikatakan merosakkan nama baik seseorang melainkan tomahan itu dengan sama ada tepat atau tidak pada hemat orang lain dan menjatuhkan watak akhlak ataupun kecerdikan orang itu, menjatuhkan watak orang itu mengenai kasta atau pekerjaannya atau menjatuhkan keamanahan orang itu atau menyebabkan orang itu berada dalam keadaan yang menjijikkan ataupun dipandang keji. Manakala Seksyen 500 memperuntukkan hukuman bagi kesalahan fitnah sebagai barang sesiapa yang memfitnah seseorang hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Selain itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 telah memberi amaran kepada orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat palsu menerusi media sosial kerana ia adalah kesalahan di bawah Seksyen 211. Akta berkenaan memperuntukkan larangan terhadap pemberian kandungan jelek. Yang pertama, tiada pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan atau orang lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan boleh memberi kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelek sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana pihak. Yang kedua, seseorang yang melanggar subseksyen 1 melakukan sesuatu kesalahan dan apabila disabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 ataupun dipenjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun ataupun kedua-duanya. Dan juga boleh didenda RM1,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripada hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Kesimpulannya, dalam konsep menerima atau menyampaikan sesuatu berita, kita hendaklah memastikan kebenaran dan keaslian sesuatu berita itu. Mestilah melalui beberapa proses supaya dapat diperhalusi dan meneliti kabar itu. Oleh itu, beberapa faktor dapat diambil. Iaitu yang pertama, kita hendaklah berhati-hati apabila menyampaikan sesuatu berita. Yang kedua, kita hendaklah memastikan tidak berlakunya salah faham dan kesalahan dalam fakta yang boleh menyebabkan fitnah. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa memastikan kesahihan dan kebenaran berita yang diterima atau disampaikan. Yang keempat, kita janganlah terburu-buru dalam membuat kesimpulan sesuatu berita. Yang keenam, menanam prasangka yang baik dan menjauhi su'uzon, prasangka buruk sesama manusia. Dan yang terakhir ialah kita hendaklah menjaga silaturahim dan tidak memutuskan hubungan silaturahim di antara masyarakat. Ini merupakan rujukan yang kami perolehi sepanjang penghasilan e-folio tersebut. Sekian sahaja daripada kami, semoga bermanfaat.